الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا إلى روح المرحوم أبي وإلى روح المرحومة أمي وأصولهما وفروعهما ومن ينتسب إليهما أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin yang rahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dan berkumpul surah ini pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan kehendaknya, inayahnya, bantuannya, taufik hidayahnya diberikan kita kekuatan dan semangat untuk dapat kita melaksanakan tuntutan solat fardu pada pagi ini, solat fardu subuh. Alhamdulillah dapat kita mendirikannya bersama-sama dan kita teruskan lagi dengan kuliah subuh, pengajian tafsir Al-Quran, kitab tafsir Al-Munir juzuk ketiga surah Al-Baqarah surah yang kedua dalam Al-Quranul Karim. Dan masih lagi kita membicarakan ayat yang ke-272 hingga 274, golongan yang berhak menerima sedekah. Muka surat 82 dan kita akan sambung perbahasannya pada muka surat 91. Jadi seperti biasalah kita baca dulu ayat 272 hingga 274 muka surat 82. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Tidaklah engkau diwajibkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk, kerana kewajipanmu hanya menyampaikan petunjuk. Akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk dengan memberi taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedah dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri, dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah. Dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu, dan balasan baik kamu itu pula tidak dikurangkan. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yakni membela Islam, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Mereka itu disangka sebagai orang kaya oleh orang yang tidak mengetahui halnya, kerana mereka menahan diri daripada meminta-minta. Engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Mereka tidak meminta-minta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Dan ketahuilah, apa jua yang kamu belanjakan dari harta yang halal, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan, yakni mendermakan hartanya pada waktu malam dan siang secara sulit atau terbuka, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, serta mereka pula tidak akan berduka cita. Jadi kita sambung ke surat 91. Masih lagi dalam perbahasan golongan yang berhak menerima sedekah, yang mempunyai ciri-ciri ataupun yang memiliki 5 ciri-ciri berikut. Yang pertama, tekal berkhidmat dan berjuang jalan Allah. Maknanya tekal tu istiqamah,
Yang pertama, ciri-cirinya istiqamah, berjihad, ataupun bekerja di jalan Allah. Yang kedua, tidak mampu memperoleh sumber pendapatan. Yang ketiga, mengelakkan diri daripada meminta-minta. Sekarang ni yang keempat. Betul kan? Yang keempat. Ciri yang keempat itulah ciri-ciri tersendiri yang unik dan membezakan. Firman Allah SWT bermaksud, engkau kenal mereka dengan melihat sifat-sifat dan keadaan masing-masing. Yakni terdapat semacam ciri-ciri tersendiri dan yang unik. Yakni terdapat semacam ciri-ciri tersendiri yang unik dan membezakan mereka dengan orang lain. Manakala orang biasa-biasa memang tak boleh nak trace, tak boleh nak detect kan, tak boleh nak perasan, tak boleh nak, tak dapat nak tahulah. Dia ni rupanya susah, dia ni rupanya sangat memerlukan bantuan. Dia ni sebenarnya layak untuk menerima bantuan, layak menerima, maknanya sedekah lah kan. Tapi dengan ciri yang dia ada tu, penampilan yang ada tu, yang dipamerkan, kita tak tahu kan. Rupanya dia ni pandai, maknanya menyembunyikan kesusahan dia tu kan. Gitu. Jadi macam mana mereka boleh dikenali menerusi firasat orang beriman? Orang beriman. Terdapat riwayat dan kitab-kitab hadis seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Thumma qara'a inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Maksudnya, awasilah firasat mukmin. Sesungguhnya ia memandang dengan nur daripada Allah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang bermaksud, sesungguhnya pada yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang yang berupaya mengenal sesuatu serta memerhati dan memikirkannya. Ni pada orang yang beriman, yang Allah Ta'ala curahkan taufik hidayah ke dalam diri dia, ke dalam hati dia, dia boleh mengenali. Walaupun orang tersebut menampilkan penampilan yang tidak boleh dikesan bahawa dia dalam kesusahan. Ini anugerah Allah juga, satu anugerah Allah juga. Itu sebab kita kena takut kepada firasat orang-orang mukmin. Kalau maknanya orang tu dari segi amalan dia dekat dengan Allah Ta'ala kan, dari segi akhlak dia bagus kan, dari segi penampilan dia bagus kan, mana kalau dia mengatakan sesuatu itu kan, maka kita kena ambil berat, kita kena ambil cekna orang kata. Jangan kita anggap biasa saja kan. Sebab bahawasanya ni hadis dia yang Rasulullah SAW sebutkan, awasilah firasat mukmin, sesungguhnya ia memandang dengan nur daripada Allah. Itu maknanya golongan yang pertama lah yang boleh mengenali ataupun mengesan mereka-mereka yang susah tapi tak nampak susah. Sebab penampilan dia itu tidak menggambarkan yang dia itu susah, tidak menggambarkan dia perlu kepada bantuan kan. Yang kedua pula, selain itu mereka juga boleh dikenali dengan pengalaman yang telah teruji, pengamatan mata hati dan akal, dan kewaspadaan tentang keadaan mereka dalam kalangan orang yang mengenali mereka seperti jiran tetangga dan kaum kerabat. Maknanya ini melalui hubungan yang rapat dengan orang tersebut kan. Mana kalau kita tak jumpa orang yang rapat dengan dia, kita tak ketahuilah yang dia ni orang susah.
kan? Tapi kalau kita dapat jumpa dengan orang yang rapat dengan dia, kan, baru kita tahu cerita sebenarnya, kan? Ya, kita baru dapat tahu cerita sebenarnya, ya. Itu sebab apa? Mereka lebih mengenali tak? Yalah, dah orang yang kawan rapat, kan, jiran contohnya, kan, jiran tetangga, kan, kaum kerabat, kan. Tapi kita dalam hidup pada hari ini, kan, kadang-kadang jiran tetangga kita tak kenal, kan. Ya. Ya, lama dah duduk, kan, satu taman, kan. Tapi tak perasan, kan. Sebab apa? Masing-masing dengan hal masing-masing, itu sebab penting, maknanya datang ke surau, kan. Sebab di surau ni lah tempat kita nak antara selain pada beribadah untuk kita saling kenal mengenal, kan. Ini tak pernah datang, kan. Kita pun tak kenal, kan. Tapi kalau datang tu insya-Allah, kita dapat kenal, kan. Ada kalanya penampilan zahir mereka dengan badan yang kurus kering, jasad yang lemah dan pakaian yang lusuh tidak memadai bagi membuktikan kemiskinan seseorang. Okay, pandangan kita ni begitulah. Pandangan ni selalunya menipu, kan. Pandangan kita ni selalunya menipu. Betul ke tidak? Contoh ini untuk kita mudah faham. Kita lihat bulan. Kan. Kita tengok bulan, mata kita tengok, oh besar bola ya. Betul tak? Tu kata pandangan tu menipu, kan. Tengok bulan, kan. Oh, kecil je bulan ni punya, besar bola, kan. Tapi hakikatnya bulan tu boleh diletakkan tahan berapa juta bola pula, ya tak? Tu contohlah, jadi tu maknanya keadaan tu perlu kepada orang kata penelitian, kan. Perlu kepada penelitian, bukan sekadar pandang saja, kan. Ya. Kemungkinan pula seseorang itu berpura-pura miskin, kan. Kadang-kala pula kedapatan orang yang memakai pakaian yang elok disebabkan ingin menjaga status dirinya sedangkan ia sangat memerlukan bantuan, kan. Kadang-kadang contoh ni contoh lagi, kan. Biasa kita tahu apa, biasa kita sebutlah cerita, kan. Ada orang tu pakaian dia, kan, biasa-biasa je, baju peroda, kan. Seluar kadang-kadang seluar pendek, kan. Pergi kat bank, kan. Rupanya bawa duit berkepuk-kepuk, kan. Tu, kan. Nak tengok, oh, anda dia ni, kan. Pakai motor buruk, kan. Rupanya nak sampai bank duit sebuntir duit. Jadi tidaklah menggambarkan dia berpakaian tu menunjukkan dia miskin. Ada kala tengok dia ni kemas pakaian ni, kan. Tapi rupanya kan. Memang orang Perak kata apa? Biar papai asal bergaya. Itu keadaan dia lah. Jadi maknanya boleh diketahui pertama sekali orang yang miskin ni tapi dia tidak minta-minta ni, dia melalui perasaan orang mukmin, dan juga melalui orang yang dekat dengan dia, jiran ataupun kaum kerabat dia, kalau tidak, payah kita nak kesan yang dia ni orang yang layak menerima sedekah, dan yang kelima, tidak mendesak sama sekali ketika meminta, tidak mendesak sama sekali ketika meminta, maknanya dia tidak memaksa-maksa, maknanya perlakuan dia itu biasa-biasa saja, dia tidak memaksa-maksa, mendesak-desak. Firman Allah SWT bermaksud mereka tidak meminta kepada orang ramai dengan mendesak-desak. Menurut pandangan jumhur ulama tafsir, mereka tekal, ini menahan diri dari meminta-minta. Ini adalah sifat yang teguh dalam diri mereka. Dengan kata lain, mereka tidak meminta-minta secara mendesak ataupun tanpa mendesak. Senang cerita,
Mana dia sebenarnya dia tak minta. Senang cerita, kan? Senang cerita, mana dia tak mau minta, kan? Walaupun dia susah macam mana, dia tahan kesusahan dia tu, kan? Dia tahan kehendak dia tu untuk meminta, kan? Pandangan yang lain mengatakan bahawa yang dimaksud di sini ialah menafikan desakan, yakni mereka meminta daripada manusia tanpa mendesak. Ini satu pandangan lain pula. Inilah pengertian yang tanggapi akal terlebih dahulu untuk dipahami. Dengan kata lain, mereka meminta secara tidak memaksa atau mendesak. Mereka tidak menyusahkan orang lain dengan sesuatu yang mereka tidak perlukan. Manakala dia minta pun dia tidak mendesak, dan dia diberi, kalau diberi dia mengambil hak yang perlu saja. Kita ni tidak, kan? Kita ni tak adalah susah, kan? Tapi kalau orang beri, kita ambil lebih, kan? Ustaz cakap orang lain, Ustaz cakap diri Ustaz lah, kan? Takut juga, kan? Ustaz buat contoh kan, ada orang terasa pula, minta maaf lah, ni Ustaz cakap diri Ustaz ni, kan? Orang beri satu, kan? Kita ambil tiga, kan? Sebab kita mikir kat rumah, satu tak cukup, kan? Nak kat rumah banyak tu, kan? Ramai, kan? Ambil lebih, kan? Jadi perlakuan begitu sebenarnya tak berapa bagus lah, kan? Tak berapa bagus. Tapi orang yang fakir yang begini, orang miskin yang begini, dia memang benar-benar menjaga akhlak dia, kan? Menjaga peribadi dia, kan? Kalau dia bagi, dia hanya mengambil hak yang diperlukan saja, tidak lebih daripada itu, Mereka tidak menyusahkan orang lain dengan sesuatu yang mereka tidak perlukan. Sesiapa yang meminta sedangkan ia memiliki sesuatu yang mencukupi untuk dirinya, sesiapa yang meminta sedangkan ia memiliki sesuatu yang mencukupi untuk diri sendiri, maka ia telah bertindak secara mendesak-desak. Mana perlakuan begitu walaupun dia tidak cakap, kan, tapi tindakan dia, kan, maknanya itu dianggap mendesak-desak, kan? Tapi biasanya kalau ustaz ni memang orang bagi lebih pun, kan? Tu. Tapi kalau dah bagi lebih dah, kan, minta lagi. Itu memang tak elok benar lah perangai, biasa memang kalau ustaz lah, kan, dia dah makan tu satu bak yang makan lah, tapi hak yang dah diususkan tu ada dah, kan? Ustaz ni jangan lupa ustaz, kan? Memang biasa gitu dah, kan? Adatnya, kan? Ya, ni untuk ni makan dia ni, kan? Itu memang dah biasa dah, kan? Mana-mana surah, mana ni contohlah, kan? Tapi dah sedia gitu lagi, pergi pula ambil lagi. Tak ada apalah, Tapi kita tengok situasi lah. Kadang-kadang jemaah surah ni, pelik juga, kan? Bukan surah ni lah, kan? Ada orang bawa makanan, kadang-kadang tak nak ambil. Mak cakap lah, kan? Tak nak ambil, kan? Jadi benda tu dah terbiar gitu. Itu satu masalah juga, kan? Tak boleh lah gitu, kan? Itu sebab apa yang orang infak kat surau ni, kita kena gunakan. Orang bagi minyak wangi, pakai betul-betul sampai habis, kan? Jangan pula AJK pergi simpan pula, kan? Bukan surau ni, bagi apa benda lagi? Kursi tu, kursi macam tu, kan? Kursi duduk tu, kan? Orang infak, kan? Gunakanlah, tengok tak guna. Tapi ustaz tak selesa, tu lain cerita lah, kan? Tapi maknanya kena guna, kan? Apa saja yang impak kat surau, kita kena guna. Tak ada timbul masalah, dia ni tamak sangat, pakai minyak wangi sampai penuh satu badan. Tak ada timbul sebenarnya, kan? Sebab apa? Orang bila dah tak ada, orang akan bagi lagi, kan? Oh baguslah, hati dia suka, seronok. Orang yang suka sedekah ni, dia seronok bila benda yang dia sedekah tu habis sebenarnya. Ini tengok banyak lagi, kena nampak ni macam mana, kan? Tu itu kalau bab minyak lah, bab apa. Begitu juga bab duit, sama ke, kan? Gunakan untuk buat kesenangan ataupun kemudahan ataupun apa-apalah
yang menyebabkan jemaah tertarik untuk datang ke surau kan. Kalau buat makan tu buat yang special lah kan. InsyaAllah rezeki tu Allah Ta'ala bagi kan. Adalah orang infak kan. Ini sebagai penegasan tentang sifat buruk orang yang meminta-minta dengan cara begitu. Ia adalah ciri-ciri kebanyakan pengemis jalanan sekarang ini. Kalau kita lihat kan, dia yalah, wallahu a'lam lah, minta maaf lah. Kalau kata siapa pergi haji tu ada berlaku kan, sesiasa minta ada ke? Jadi sebenarnya keadaan itu tak molek lah, tak bagus kan. Minta-minta kan, mendesak-desak kan. Ada kalanya di kalau tempat kita ni dekat kedai-kedai kan, dekat kedai-kedai. Tapi walau macam mana pun kita kena jagalah kita punya akhlak. Jangan sekali-kali kita walaupun dia meminta-minta, memaksa dan sebagainya, kita jangan herdik dia, jangan kita maki dia, jangan kita tengking dia. Sebab kemungkinan besar Allah Ta'ala datangkan malaikat untuk menguji iman kita kan. Kita buat perangai bukan-bukan, masalah nanti kita. Kita tolak, kalau tak nak bagi, tolak dengan secara berhikmah, berhemah, berhemah, cara tolak dengan berhemah, tolak dengan senyuman, bukan dengan makian kan. Para imam hadis merekatkan dengan lafaz riwayat Imam Muslim daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tulhifu fil mas'alah fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'a fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karih fayubaraka lahu fima a'taitu. Maksudnya janganlah mendesak-desak ketika meminta. Demi Allah, tiada siapa dari kalangan kamu yang meminta sesuatu lalu ditunaikan dengan satu pemberian daripadaku, sedangkan aku tidak suka. Pastinya ia tidak mendapat keberkatan dari apa yang aku berikan kepadanya. Jadi kalau kita minta kepada orang ketika mana kita memerlukan dengan cara memaksa kan, maka kemungkinan nanti apa yang diberikan oleh orang tersebut tidak ada kebaikan, tidak ada keberkatan. Keberkatan ni maknanya kebaikan yang berpanjangan lah kan. Sedangkan rupanya orang yang kita minta tu, dia pun sesak juga rupanya kan. Tu. Jadi kalau kita nak meminta dengan cara yang baik, nak kita tolak pun bila diminta dengan cara yang baik. Begitulah. Baru cantik jadi dia punya result dia cantik kan. Ada kalanya orang diminta kan, dia ungkit pula hak yang ditolong dulu kan. Ni banyak ke berlaku betul tak? Kau ni aku minta tolong, tak nak tolong. Masa kau susah dulu siapa yang tolong kau? Ada tak berlaku ni? Dia ungkit pula kan. Itu maknanya mendesak lah kan. Member tu baru nak bernafas sebenarnya. Baru nak bernafas. Dia dah buat gitu gaya dah kan. Ada berlaku adik-beradik. Adik-beradik semak seayah. Adik-beradik yang maknanya nak keluar daripada lubang yang sama kan. Tapi bila dah mak ayah meninggal kan, lain jadinya. Sebab apa? Sebab harta. Sebab harta pun sebenarnya bukan banyak pun benar kan. Tapi itulah itu sebab kena berhati-hatilah dengan dunia ni. Dengan harta. Dunia ni mana antaranya harta lah kan. Menjadi pergaduhan yang besar, persekitaran yang teruk kan. Tu antara adik-beradik tu dengan orang tak payah ceritalah kan. Dapat pula berlaku dalam kalangan adik-beradik tu, masa lahirnya jaga dia orang lain. Lepas tu
Orang yang jaga tu bank ke dia pula. Kan? Bank ke dia. Tak bank ke ayah yang sebenar tu kan. Jadi bila dah bank ke lain, bila dah meninggal ayah yang sebenar kan, kau tak layak dapat harta ayah ni sebab engkau bank lain. Nak? Ni ada laku ni. Engkau bank lain. Kau tak perlu, kau tak ada hak sebenarnya. Kalau kami nak bagi ni maknanya atas ihsan kami. Nak? Dia berlaku kan. Tapi bila masuk mahkamah tak ikut keputusan adik-beradik yang adik-beradik tu hak yang kata ada hak adik-beradik dia hak yang bil lain tu kan. Dia kata tetap ada dia punya hak kan. Itu mahkamah kata. Mahkamah dia ikut aturan yang sebenar kan. Sampai yalah kalau WhatsApp tu kan, buang daripada grup WhatsApp. Kan? Itu. Macam-macam nak cerita. Kemudian ayat berkenaan disudahi dengan menyatakan bahawa tiada siapa yang melakukan infak sama ada kecil atau besar, malaikat Allah SWT mengetahuinya. Tu tak risau. Kita buat secara tersembunyi, Allah tahu. Terang-terangan, Allah tahu. Waktu malam, Allah tahu. Waktu siang, Allah tahu. Waktu susah, Allah tahu. Waktu senang, Allah tahu. Semua Allah tahu ketika mana kita menginfakkan harta kita. Tak ada, tu tak risaulah. Tidak terselindung daripada Allah dorongan atau niat seseorang yang melakukan infak. Balasan baik adalah disebabkan niat yang baik dan keikhlasan dalam melakukan infak tanpa mengungkit-ungkit. Tu kena jaga tu. Kena jaga. Maknanya antara yang boleh merosakkan sedekah ni adalah perbuatan mengungkit-ungkit. Tadi macam tu, masa aku susah, masa engkau susah, siapa kau cari? Masa kau susah, siapa yang dekat dengan kau yang tolong kau? Aku nak minta sikit pun kau berkira. Habis habis. Habis. Itu sebab maknanya dalam kita beramal ni kita kena tahu juga perkara-perkara yang boleh membatalkan, yang boleh menghapuskan, yang boleh membinasakan amalan-amalan kita. Kalau bersedekah ni dia mengungkit. Kemudian menyakitkan hati orang yang kita tolong tu pula. Kan? Engkau ni dah senang lenang lupa kat aku dulu kan sekejap telefon, sekejap ajak minum teh, sekejap ni ni contohlah tu. Balasan buruk adalah disebabkan niat yang jahat. Perkara ini menggalakkan infak yang baik dan menjadi ancaman terhadap infak yang tidak baik. Ada orang infak tapi ada udang di sebalik mi kan. Kalau udang sebalik mi sedap tak? Tapi ada sesuatu yang dia inginkan. Ada sesuatu yang dikejar, yang dia nak capai kan. Diimpak kat surau ni jadi nama dia pun disebut kan, bakal calon pengerusi. Ni contoh bukan kat sini. Ni contoh nampaknya dia CA tu baguslah. Banyak dia impak kan. Jadi untuk pemilihan akan datang ni ingat dia lah layak tu calon. Rupanya memang itulah niat dia kan. Jadi Allah Taala tahu. Allah Taala tahu. Balasan buruk adalah disebabkan niat yang jahat kan. Ada orang infak tapi niat dia apa? Rupanya dapatkan projek kan. Dia impak 10,000 dapat projek 100,000. Kemas ada juga yang niat gitu kan. Bukan ke sinilah tempat lain Tapi ada orang memang ikhlas. Dia tak ada benda yang dia nak cari. Dia khidmat kan kerana Allah Taala. Orang suka, orang tak suka, dia bukan itu dia punya indikator dia kan. Key performance indicator dia bukan itu. Dia kerana Allah kan. Cuci tandas kerana Allah kan. Dia bersihkan kapet, buang tai cicak apa semua kerana Allah kan. Tak ada ni. Dia pun tak nak dikenali pun kan. Ada yang begitu kan.
Itu diinfak dari segi tenaga dia lah, kan? Seterusnya Allah Ta'ala menerangkan tentang ganjaran infak dan balasan melakukannya pada setiap keadaan dan waktu. Sesiapa yang memberi sedekah harta pada waktu malam atau siang secara sulit atau terbuka, tidak loket untuk bersedekah ketika diperlukan, termasuk memberi nafkah kepada isterinya, sebagaimana hadis riwayat Sa'ad sebelum ini, maka ia mendapat ganjaran yang sempurna daripada Allah Ta'ala. Itu kelebihan. Sedekah ni, sekali lagi ulang, adalah satu amalan yang Allah Ta'ala beri terus dia punya ganjaran di dunia. Satu-satu amalan yang Allah Ta'ala bagi terus ganjaran dia di dunia, sedekah. Dan dengan bersedekah tu banyaklah dia punya manfaat, macam-macam. Pahala amalan itu hanya diberikan Allah, bukan selain Allah. Orang itu tidak akan merasa bimbang pada hari akhirat dan juga tidak akan bersedih selamanya, yakni ia tidak khawatir terhadap apa yang akan berlaku dalam menghadapi kegerunan hari kiamat. Dia juga tidak bersedih dengan apa yang ditinggalkan seperti anak-anak, juga tidak kecewa dengan perhiasan dunia yang terlepas daripadanya. Malah dia tidak sesekali merasa kesal mengenai hal tersebut kerana ia berpeluang mendapat sesuatu ganti yang lebih baik. Dia memberi, itulah yang dia punya, dan Allah Ta'ala gantikan di akhirat kelak dengan lebih daripada apa yang telah dia beri, Yalah, kalau dah nikmat dunia ini tidak ada bandingnya dengan nikmat yang ada dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kemuliaan Allah SWT, keagungan Allah SWT. Kita melakukan amalan yang sedikit, kebajikan yang sedikit, kebaikan sedikit, tapi ganjarannya begitu hebat. Maka usahakanlah untuk kita mencapai kebahagiaan di akhirat kelak dengan melakukan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Tak kisahlah, buatlah macam mana pun. Kalau tak dapat sedekah RM100 kan, RM1,000, sedekah RM1. Jangan langsung tak ada buat. Sebab apa? Bila dah mati nanti rugi. Kita akan merasa rugi yang amat sangat. Nak hidup balik semula, nak bersedekah. Nak bersedekah. Sebab benda tu kita mampu buat, tapi kita tak nak buat. Bila dah mati, kita amat menyesal. Benda yang kita mampu buat, bila kita tak buat, sebenarnya tak payah mati lah. Tak payah mati sebenarnya. Ketika hidup pun dah menyesal dah sebenarnya. Itu nak cerita. Contoh dia apa dia? Contoh dia minta maaf saya cakap mudahnya, mengaji tu. Sebab dia boleh buat bila dah umur 60 70 tersentak tersedar, mulalah nak mengaji. Bila nak mengaji, Allah, susahnya ustaz. Banyak nak kena ingat. Huruf effort 15 bila jumpa je nun mati dengan tu. Allahu Akbar. Itu yang ada kesedaran lah, Yang tak ada tu nak buat macam mana? Tak ada apalah. Itu baru di dunia. Belum mati. Tu contoh. Rahsia disebutkan terlebih dahulu perkataan rahsia disebutkan terlebih dahulu perkataan malam daripada siang, sulit daripada terbuka, bagi menunjukkan kelebihan sedekah secara sulit berbanding terbuka. Itu. Walau macam mana pun sebenarnya dua-dua ada kelebihan. Sedekah secara sulit ada kelebihan, sedekah secara terbuka ada kelebihan. Yang paling utama niat kena jaga. Okey, kita habiskan ayat ni. Kita pergi kepada kesimpulanlah, rumusan pedoman hidup dan hukum hakam. Ayat di atas mengharuskan memberi sedekah secara sukarela kepada mana-mana orang, manakala sedekah wajib, yakni zakat, tidak harus diberikan kepada golongan kafir. Zakat, sedekah wajib, tidak harus, tak boleh diberikan kepada golongan kafir. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh semua imam hadis daripada Ibnu Abbas, umirtu an akhuza as-sadaqata min aghniyaikum wa arudduha
wa aruddaha fi fuqaraikum. Maksudnya aku diperintahkan supaya mengambil sedekah daripada golongan kaya untuk diberikan kepada golongan fakir. Kalau sedekah boleh kita sedekah pada orang kafir. Tapi kalau zakat, iaitu sedekah wajib, tak boleh. Itu perbezaan dia. Demikian juga tidak harus pada bagian jumhur ulama memberi zakat fitrah kepada golongan kafir. Justru tujuan zakat fitrah ialah untuk membersihkan puasa, maka tidak boleh disalurkan kepada golongan kafir. Ia adalah seperti zakat binatang ternakan dan zakat wang. Ad-Darqutni dan imam hadis yang lain berkata kepada Ibnu Umar, "Ughnuhum an su'ali hadzal yaum." Maksudnya berilah sesuatu yang cukup untuk mereka agar mereka tidak meminta-minta pada hari ini, yakni pada hari Idul Fitri, kerana mereka sibuk berhari raya dan menunaikan solat sunat hari raya. Sedangkan orang-orang musyrikin tidak begitu. Abu Hanifah radhiyallahu an rahmatullah alaih, Abu Hanifah rahmatullah alaih mengharuskan memberi sedekah fitrah kepada bukan Islam dari kalangan ahli zimmah, berpandukan keumuman ayat berhubung membuat kebaikan, memberi makan dan menyalurkan sedekah. Kalau kafir zimmi, maknanya di bawah taklukan pemerintah Islam, menurut pendapat Abu Hanifah rahmatullah alaih harus bagi sedekah, sedekah fitrah. Firman Allah dalam maksud, dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedah dan pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri. Menunjukkan bahawa nafkah perbelanjaan yang diterima hanya yang dibelanjakan kerana Allah. Seterusnya firman Allah dalam maksud, pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya. Menerangkan kategori orang yang berhak menerima sedekah, iaitu golongan fakir, seperti mana yang telah dijelaskan mengenai sebelum ini. Dalam Islam, perbuatan meminta-minta adalah diharamkan melainkan ketika terdesak, ketika memerlukan. Orang yang mampu berusaha sendiri tidak harus berbuat demikian. Dalilnya sabda Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, la tahillu sadaqatu li ghani wa la li dzi mirratin sawi. Maksudnya tidak halal sedekah kepada orang kaya dan juga kepada orang yang memiliki kekuatan dan tubuh badan yang sihat, yakni orang yang mampu bekerja. Tidak halal sedekah melainkan dengan 3 sebab yang ditetapkan oleh Nabi SAW menurut sabdanya, al-mas'alatu la tahillu illa lizi faqrin mudqi'in au lizi gurmin mufdhi'in au lizi damin muji'in. Maksudnya tidak halal meminta-minta melainkan orang yang fakir melarat, yang menanggung risiko atau mempunyai hutang yang amat membebankan, dan yang menanggung tebusan darah. Maknanya apa tu? Kisos. Al-ghum, menanggung risiko, ialah sesuatu yang mesti dilunaskan dengan pembebanan hak tanpa dipadankan dengan suatu imbalan, seperti membuat ikat jamin dan melakukan perbelanjaan bagi mengeratkan hubungan antara satu sama lain, dan lain-lain amal kebajikan seperti menolak kezaliman dan menjaga kemaslahatan. Yang dimasukkan dengan menanggung tebusan darah ialah orang yang menanggung diat, ganti rugi, daripada keturunan atau kerabat disebabkan melakukan jenayah agar ia tidak merana dengan hukuman bunuh. Ini dalam bab kisah lah. Kalau orang tu dia dah bunuh, maka dia mohon maaf, dimaafkan, tapi kena diat ni ganti rugi, kan. Jadi minta tolong, kan. Maka bolehlah, dia tolong dengan sedemikian. Meminta-minta secara mendesak dalam keadaan cukup adalah haram dan tidak halal. Imam Muslim mungkin riwayat daripada Nabi SAW, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, man sa'alan nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastakthir. Maksudnya, siapa yang minta harta orang ramai secara berlebihan, sebenarnya ia meminta bara api, maka hendaklah ia berdekari atau membanyakkan bara api itu. Mana kalau dia tak nak berusaha, nak minta juga, maknanya dia nak menempah sakit lah, kan. Badan sihat, sebenarnya harta pun ada, tapi nak juga minta, maknanya dia nak membanyakkan bara api, kan. Jadi kena ingatlah tu, kan. Kalau kita, tapi lah ada kalau orang ni memang jenis gitu kaya, kan. Dia ada dah harta, ada apa, tapi nak juga meminta-minta lagi, kan. Itu yang jadi orang kata
bergaduh kan. Dia beradik tadi lah contoh kan. Dia dah ada dah. Harta dah, rumah dah ada, tanah ada kan. Harta pusaka hak yang sedikit tu dia ni juga kan. Bahagian aku, hak aku kan. Tu kadang-kadang ada jenis gitulah Imam Muslim juga mungkin riwayat daripada Ibnu Umran bahawa Nabi SAW sabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa ma fi wajhi muz'atu lahmin. Seorang yang kerap meminta-minta daripada orang lain dari kalangan kamu, ia akan menemui Allah dalam keadaan wajahnya tiada berdaging. Ini ancaman kita mampu tapi kita minta juga kan. Ini ancaman bagi orang yang bersikap demikian. Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Hibban meriwayatkan daripada Sahal bin Al-Hanzaliyah daripada Rasulullah SAW sabda baginda, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastakthiru min jamrin jahannam. Qalu ya Rasulullah wa ma yughnihi? Qala ma yu'adhihi wa yu'ashihi. Maksudnya siapa yang minta-minta sedangkan apa yang ia miliki sudah pun mencukupi, sebenarnya ia meminta lebih banyak bara api neraka jahannam. Para sahabat bertanya, apakah yang mencukupkan orang itu? Sabda baginda SAW, makan pagi atau makan malamnya. Nak makan tak ada masalah, tapi minta-minta lagi. Itu maknanya menempuh maut lah menempuh sakit Dekat mana? Dekat akhirat nanti kan. Manakala jika orang yang meminta itu dalam keadaan sangat berhajat, tidak mengapa ia mengulangi permintaannya sebanyak 3 kali untuk meminta diberi keuzuran atau memberi ingatan. Tetapi lebih afdal tidak melakukan sebegitu. Kalau dia sangat-sangat perlukan, boleh. Tapi ada adab dia, ada syarat dia nak. 3 kali kan. Tapi sabdanya jangan buat gitu kan. Tolonglah kan. Tolonglah. Tapi sabdanya jangan buat gitu nah. Sekiranya orang yang diminta mengetahui keadaan sebenar orang yang meminta dan mampu menunaikan permintaan orang itu, maka ia mestilah memberi. Jika ia tidak mengetahui keadaan sebenar orang itu, bolehlah juga memberi kerana kemungkinan orang itu benar. Tidak sepatutnya ia berkeras hati untuk menolak. Macam Ustaz Takat tadi lah kan. Kalau tak boleh memberi, maka tolaklah dengan baik kan. Boleh beri, kita beri kan. Yang minta pula minta dengan baik kan. Jangan memaksa-maksa kan. Cantik dah kan. Firman Allah SWT bermaksud orang-orang yang membelanjakan benda hartanya adalah puja Allah Taala kepada orang-orang yang melakukan infak di jalannya kerana mengharapkan keredaannya pada setiap masa, malam ataupun siang, dan dalam setiap keadaan ketika tersembunyi atau terbuka. Namun surtu ayat mendahulukan perkataan malam daripada siang dan tersembunyi daripada terbuka, menunjukkan kelebihan amalan bersedekah secara tersembunyi daripada terbuka, seperti mana yang telah jelaskan sebelum ini. Wallahu a'lam bishawab. Moga Allah Taala bagi kita maknanya kefahaman tentang golongan yang berhak menerima sedekah ini kan. InsyaAllah kita akan masuk nanti pada ayat seterusnya, ayat 275 hingga 251 berkenaan bahaya riba terhadap individu dan masyarakat wallahu a'lam bishawab. Ada soalan ke nanti? Kok ada kan? Tak ada wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi washabihi wa baraka wasallim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت في قوم فتنة فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك
اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم ربنا تقبل منا دعانا وقراءتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.